Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Abdul Karim, Ahli Dewan Undangan Negeri Dr. Don Tepuh. Seterusnya yang berbahagia Tuan Guru Haji Ahmad Rizam Razali, pengasas Pusat Dakwah Darul Atiq. Seterusnya yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun beserta suami, saya tak ingat nama suami dia. Dan seluruh muslimat dan juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak makan lagi ke? Pesan doa di belakang. Sekali lagi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan, kesihatan dan sebagainya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat berhimpun pada pagi ini untuk kuliah duha perdana yang diadakan di dataran Darul Atiq pada kali ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan acara kita, marilah sama-sama kita mengundang rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama mengundang rahmat itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka tirai kuliah duha kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al lillahumma fina wa la ma'ana wa la shakiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ahsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon kepadamu, kami berserah kepadamu untuk memohon keberkatan, kerahmatan dan juga kesejahteraan dalam majlis yang diadakan pada hari ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah moga-moga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang kita akan membawa mutiara-mutiara ilmu yang diberikan, dan insya-Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita amalkan dan juga kita sama-sama sebarkan. Sebelum kita mulakan kuliah duha kita, sudilah kiranya untuk kita mendengar sepatah dua kata daripada Ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Al-Fadil yang berhormat Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Abdul Karim. Untuk itu saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berhormat Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadil yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam Razali, pengasas Pusat Dakwah Darul Atiq, yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun, penceramah undangan pada hari ini bersama suami, semua pasukan kaki tangan yang dibawa sama oleh Al-Fadilah Ustazah, tidak dilupakan pada semua tetamu-tetamu, para muslimat
yang hadir untuk majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur pada Allah kerana hari ini kita dapat berada dalam majlis ilmu. Sememangnya Kerajaan Negeri Terengganu telah isytiharkan hari Jumaat adalah hari ilmu. Jadi bila ada program seperti ini, kita rasa cukup bertuah dan kita rasa cukup memberi makna kepada semua daripada kalangan kita. Dekat dengan tapak program kita pun ada program ilmu. Kalau kita perasan, mari daripada Batu Enam tu sebelum masuk highway ke Tol Gemuruh, sebuah surau kecil di sebelah kiri ada majlis ilmu. Nampak kereta banyak duduk situ. Baba Sufla yang mengajar kitab secara konsisten pada setiap pagi Jumaat duduk di surau tu. Jadi bila datang pula Darul Atiq, saya rasa berbesar hati dan cukup gembira kerana kita tahu aktiviti ilmu akan terus bertambah dalam kawasan kita ini. Saya mengalu-alukan kedatangan Ustazah Asma. Sebenarnya datang pun orang kampung kita lah juga, Batu Enam tu kan. Jadi bila mari ni kita rasa suka hati dan saya sendiri pun tak ada niat nak bercakap ni. Mari niat nak mendengar ucapan dan perkongsian daripada Ustazah Asma. Antara kaum lelaki dan kaum perempuan, kita akan saling menerima ilmu yang disumbangkan oleh sesiapa pun. Dalam sejarah, Aisyah radhiyallahu anha adalah tok guru kepada sahabat. Jadi begitulah juga pada hari ini kita mendoakan supaya Ustazah Asma terus diberi kesihatan dan seterusnya berjaya membimbing ummah bukan sahaja di Terengganu termasuk seluruh Malaysia supaya semua makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya doakan juga usaha Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam yang berhasrat untuk mengembangkan dakwah dan membimbing masyarakat yang memerlukan di pusat dakwah Darul Atiq di Kampung Gemuruh ini, insya-Allah berjaya dan akan memberi kesan yang besar kepada memupuk budaya ilmu di kalangan masyarakat sekeliling kita, insya-Allah. Saya ucap sekali lagi terima kasih pada semua yang hadir dalam program ini. Saya rasa bukan orang nak dengar saya ni, kita nak dengar Ustazah Asma bercakap. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil yang Muhammad Ustaz Haji Syamuddin bin Abdul Karim Hadun Tepuh di atas ucapan aluan yang disampaikan sebentar tadi. Dah halang mari kita minta wisbatah dua insya-Allah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita meneruskan acara kita, majlis menjemput dan persilakan ketiga panel kita untuk ke pentas. Dipersilakan yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun beserta suami dan juga Tuan Guru Haji Razim untuk ke pentas bagi sama-sama kita jayakan kuliah duha, konforum kuliah duha kita pada pagi ini insya-Allah. Dan mungkin sedikit perkongsian kepada yang baru pertama kali kemungkinan bersama-sama dengan Al-Fadilah Al-Ustazah. Sedikit perkongsian kita, nama diberi Ustazah Asma binti Harun yang merupakan seorang pendakwah yang memang terkenal, yang mula bergiat aktif sejak tahun 2019 dikenali atas faktor penyampaian ilmu agamanya yang sering muncul di kaca televisyen yang santai dan sangat menyentuh hati. Sebagaimana disebut tadi orang Terengganu, tapi sekarang membosar di Negeri Sembilan. Tak silap saya lah kot, insya-Allah. Tapi banyak duduk di Nur dan insya-Allah walau bagaimanapun tidak lupa negeri kelahiran, sentiasa berkunjung, sentiasa berkongsi ilmu pada kita insya-Allah. Dan seterusnya ditemani oleh kekandanya yang setia, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli. Insya-Allah moga-moga terus diberikan kesihatan dan juga kesejahteraan sepanjang perjalanan dakwah yang disampaikan dan juga dirancangkan insya-Allah. Dan alhamdulillah saya kira boleh saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustazah untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dengan segala makna saya menyerahkan. Dipersilakan Al-Fadhil Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Dan pertamanya syukur kita pada hari ini dipertemukan dalam majlis ilmu bersama dengan Tuan Guru Ahmad Rizam Al-Ghazali, yang mana satu susuk tubuh yang sangat-sangat kami segani sebenarnya. Lalu kami sendiri berbincang dan tidak selayaknya kami berada di atas pentas, ataupun ustazah sendiri minta tidak berada di atas pentas kesorongan. Lalu berteman dengan Tuan Guru. Mungkin Tuan Guru sebentar lagi dijemput untuk memberi sepatah kata, dua kata sebagai kata-kata aluad. Itu permintaan ustazah. Saya pun tiba-tiba kena bercakap ni, tak dijangka macam YB Syamudin tadi kena bercakap. Jadi dalam keta-keta nak bercakap ni, sebab rasa tidak layak berada bersebelahan dengan Tuan Guru yang amat merendah diri, masya-Allah, memeraikan kami tadi. Lalu kami rasakan tidak layaklah untuk bercakap lebih. Ini mewakili ustazah, nanti ustazah akan ulah lah. Jadi MC pula tiba-tiba ni mengejut, apa keluar daripada ni tidak terancang dan entah ke mana saya ni. Namun begitu, sebagai meraikan yang dikasihi, yang dimuliakan Tuan Guru Haji Ahmad Rizam, kami mengalu-alukan untuk Tuan Guru memberi sepatah dua kata lah, insya-Allah, yang dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: Man la yarham la yurham. Yang saya hormati dan saya kasihi, Yang berhormat Ustaz Syamudin, YB kita Adon Tepuh, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih dengan kedatangan YB kita pada pagi ini. Yang saya sanjungi dan yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Engku, Ustazah Asma, dan yang saya kasihi sekalian muslimat yang hadir, muslimin yang ada pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dalam kasih sayang Allah, perhimpunan kita pada pagi ini menyatakan kasih kita kepada Allah dan Rasul. Kerana saat ini saya dan tuan-tuan, Allah berikan peluang untuk hidup. Peluang ini bukan atas kemahuan kita. Saya hidup pada pagi ini dan semua orang hari ini hidup bukan sebab kita mahu hidup, tetapi Allah memberikan peluang ini sekali lagi pada hari ini untuk kita hidup. Jadi sebagai tanda kasih kita kepada Allah, untuk membalas kasih sayang Allah, Allah pesan kepada kita dalam Al-Quran. Apakah tujuan Allah jadikan kita untuk hidup dalam dunia ini?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mahukan kita melakukan ubudiyah. Saya hadir pada pagi ini dan sekalian yang hadir, kita menyatakan ubudiyah kepada Allah. Kita menyatakan yang kami ini hamba Allah ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah kerana hidupkan kami. Sekalian yang dikasihi Allah, Ustazah, Ustaz, lepas salat subuh pagi tadi, habis salat subuh, saya keluar di koridor hotel. Saya duduk di Sumai. Saya keluar, wajah saya terkena gerimis hujan. Masa itulah saya angkat dua tangan saya. Saya angkat tangan saya. Saya kata, ya Allah, pagi ini kami di Darul Atik Dawah Center akan didatangi oleh orang-orang saleh. Ustaz Tengku nak datang, Ustazah Asma nak datang, dan semua orang nak dengar apa yang akan keluar daripada mutiara kata-kata daripada mereka, ya Allah. Saya cakap dengan Allah macam tu pagi tadi, tuan-tuan. Ya Allah, boleh tak tolong tangguhkan sekejap hujan kat tempat kami masa program itu berjalan. Kalau boleh ya Allah. Ini permintaan daripada orang yang banyak salah, banyak dosa dengan kau. Kemudian saya ingat guru saya pesan, jika kita nak minta pada Allah supaya Allah tangguhkan hujan itu, guru saya kata, bacalah surah Al-Lahab. Betul ya Ustaz? Tabat Yada tu, surah Lahab, surah Al-Lahab ya. Saya orang panggil saya Tuan Guru, saya takut sebenarnya sebab saya bodoh. Saya sebenarnya bukan Tuan Guru. Saya ini YB panggil saya Tuan Guru, Ustaz panggil Ustazah panggil. Sebenarnya saya takut. Saya bukan orang pandai. Saya berterus terang pada pagi ini disaksikan oleh orang alim di sekitar kita. Saya ke orang pandai. Saya cuma seorang yang mengemis kasih sayang Allah, mengemis redha Allah, pengemis rahmat Allah. Jadi pengemis ini, dia duduk tepi jalan, dia duduk tepi-tepi bangunan dengan berbekalkan semangkuk bekas yang kosong. Hari itu dia datang, dia jumpa orang. Kalau balik ada isi, alhamdulillah. Jadi apa yang kita buat di sini hari ini supaya mangkuk saya itu dipenuhi dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah dan keredaan Allah. Jadi guru saya pesan, dia kata kalau sebenarnya segi adabnya salah, kita minta dengan Allah, ya Allah nak turunkan hujan, tapi kita minta tangguh hujan. Adabnya salah. Adab kita dengan Allah. Tapi kita berharap agar majlis ini sentiasa di dalam rahmat, di dalam keadaan yang baik. Sebab kita tak tahu apa takdir Allah. Jadi saya ingat pesan guru, saya baca Tabat yada abi lahabi wa tab hingga akhir 3 kali saya ulang. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya sendiri rasa sedih pagi ini sebab Allah makbulkan doa saya. Alhamdulillah, Allah tangguhkan dulu hujan. Mudah-mudahan doa saya ni Allah makbulkanlah. Jadi itulah tuan-tuan, sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Tengku dan Ustazah Hasma kerana sanggup datang ke Darul Atik Dawah Center dan menerima jemputan kami yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan
orang-orang alim, orang-orang saleh seperti mana Ustaz Tengku, Ustazah Asma, Ustaz Isyamuddin kita. Mudah-mudahan bumi ini diberkati oleh Allah, bumi ini dirahmati oleh Allah, bumi ini disayangi oleh Allah. Jadi itu saja yang kita mahu. Jika bumi ini berkat, banyak kasih Allah, banyak rahmat Allah, tuan-tuan, kita akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan. Antara kita seronok, harta yang dapat kita seronok, rezeki yang dapat kita seronok, jiran yang ada kiri kanan seronok. Itu daripada saya. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu susunan kata-kata yang cukup indah, mendalam, menusuk kalbu. Masya Allah, ada berair di dalam hati ni. Ada hujan dalam hati, Masya Allah. Begitu tawaduknya untuk guru kita. Dan insya Allah, moga-moga tempat ini diberkati sehingga akhirnya, dan dipanjangkan umur untuk guru dalam memimpin Darul Atik dan juga yang satu lagi di Kuala Kubu Baru, insya Allah. Dan dipenuhi dengan usianya dengan keberkatan dan diterima semua pengorbanan dan jasanya sepanjang dalam dakwah ini, insya Allah. Jadi majlis dengan segala maknya mempersilakan ustazah untuk meneruskan kuliah pada pagi ini. Dipersilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Tengah hari makan nasi udang galah, alhamdulillah. Okey, dak belaka ni. Pagi-pagi hari mari sini ni. Ada siapa yang mari daripada sekitar-sekitar dekat-dekat ni angkat tangan? Siapa kawasan-kawasan ni, daerah-daerah ni? Oh, lama dah cakap Ganong sedap ni. Angkat tinggi-tinggi. Okey, mana lagi daripada luar daerah Kuala Neruh ni? Angkat tangan. Siapa luar daerah? Oh, ramai. Masya Allah. Kita nak minta angkat tangan. Set-set lelaki angkat tangan. Kita bagi tepukan ke orang lelaki buat mari. Sebab memang ajaib sebenarnya bila orang lelaki mari juga ni. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang memang kalau kita buat majlis-majlis, bahkan buat pondok-pondok, buat madrasah, buat kuliah-kuliah terbuka macam ni, memang kebanyakan yang bersungguhnya di mana-mana saja, bahkan di tempat kami sekalipun, memang 90% kehadiran adalah perempuan. Nantilah kita kupas kenapa. Sebab orang lelaki bagi sokongan tau. Dia boleh dah pahala dia. Dan boleh jadi ramainya lelaki hari ni sedang berada di Rusila lah, tempat Tok Guru kita. Dan adalah di mana-mana lagi. Jadi sebab nampak hari ni pecamunya Ustazah Asma, jadi para suami kata gilah. Loh dia lah nak gi. Dia pun jaga anak kat rumah. Betul ke betul? Betul ke jelas ya? Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, insyaAllah kita nak mula. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung yang mulia yang kita rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke atas para sahabat, ahli keluarga baginda sekaliannya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang dihormati, lagi dimuliakan, lagi disanjung tinggi, iaitu Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Rizam Al-Ghazali. Beliau merupakan pengasas kepada Darul Atik Dakwah Center. Seterusnya yang dihormati, disegani Al-Fadhil Ustaz Isyamuddin Abdul Karim YB Adun Tepuh. Masya Allah. Seterusnya kepada Al-Fadhil Encik Suami yang dimuliakan Encik Tengku Fazil bin Tengku Yahya. Walaupun orang panggil dia Ustaz, tapi
nasiblah jadi suami kepada ustazah, orang panggil ustaz. Okay, kalau ikutkan background beliau adalah kejuruteraan engineering dalam bidang kimia. Memang pensyarah dalam bidang tersebut pun. Jadi bila dah isteri ustazah, dia pun orang panggil ustaz, tak cakap dah nak nafi, jadi senyum je lah, ngaku je lah. Gitu lebih kurang. Masya Allah. Saya nak nak sebut tentang jadi gagak ni, jadi gagak. Debor sebab Tok Guru ada sama. Al-Fadhil Ustaz Isyamuddin ni adalah orang yang saya segani daripada sekolah menengah ke sekolah rendah ke sekolah menengah. Kalau sekolah rendah macam tua sangat Ustaz dah. Tapi mungkin masa saya sekolah menengah, Ustaz Isyamuddin kita ni terlalu awal bermula dalam bidang dakwah. Ustaz masuk Uniza juga kan? Kuza juga kan? Tak, Ustaz terugi ke Al-Azhar. Tapi masa Ustaz balik, Ustaz muda lagi, Ustaz dah start ceramah dan bagi khutbah. Dan Ustaz Isyamuddin ni antara khatib kegemaran arwah ayah saya. Maksudnya arwah ayah ni dia uruskan Masjid Taqwa tu kan. Kalau dia dapat Ustaz Isyamuddin tu macam suka sangat lah. Lepas tu kami anak-anak yang dengar kat rumah ni, naik semangat tu lain macam sebab beliau dikenali khatib yang tak perlu teks. Lepas tu kita kenal lagi abang kepada kawan kita dan sebagainya. Keluarga yang dihormati dan tak pelik akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin kepada umat. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Nak cerita panjang tapi itulah YB kita. Yang mana kalau Terengganu Kelantan dan di negeri yang lain, tapi kebanyakannya Terengganu Kelantan ada di kalangan alim ulama. Kita akan sentuh perkara ini dalam insya-Allah dalam perbincangan keadaan umat sebelum kiamat, keadaan umat sebelum akhir zaman ataupun umat akhir zaman, di mana sepatutnya kita banyak pergi dan di mana tempat yang perlu kita bersama-sama berjuang. Sebab kita semua akan mati kembali kepada Allah. Kita semua akan berhadapan dengan fitnah-fitnah kecil dan semua pun sedang berhadapan. Cuma masih ramai yang tak sedar kita sebenarnya perlu melazimi siapa dan di mana. Untuk kita selamat, mati dalam keadaan husnul khatimah, kehidupan yang baik di alam barzah dan seterusnya perjalanan yang berjaya sampai ke jannah. Subhanallah, yang kedua, kita nak sebutkan tentang tuan guru kita ni. Memang seorang yang sangat tawaduk. Kalaulah kita kata orang yang mencari batu permata, dialah yang paling kenal permata. Kita tengok, kita ingat kaca. Orang yang kenal dan pencari mutiara, dia yang boleh beza mana mutiara betul, mana yang dok. Sama juga pencari emas. Kita boleh jadi jumpa emas tu, tapi kita ingat benda lah besi berwarna hitam yang kotor. Tetapi pencari emas, yang mengenal emas, dia tahu ini emas. Emas perlu dilentur dan dilayur dengan api, akhirnya jadi benda yang berharga. Pencinta ilmu, pencari ilmu, dia tahu siapa ilmuwan. Dia tahu siapa guru. Tuan guru kita ni dah buat dakwah lebih kot 30 tahun. Betul Ustaz Lebih 30 tahun. Dah lama sangat. Lepas tu mula ada media sosial, tuan guru kita pun naik dengan media sosial. Tapi dah mula dakwah daripada muda, sekarang umur tuan guru kita mungkin 40 lebih ya. Nampak macam 40 lebih dah, 50 lebih Ustaz. Tapi anak sulung dah 30 lebih. Dah ada cucu 16, 14 orang. Masya Allah, anak 7 orang sama dengan kami. Mula-mula Ustaz naik, ramai yang kejut sebab Ustaz sangat tegah. Kalau siapa yang biasa tengok Al-Fadhil Ustaz ceramah melalui media sosial, sangat tegah. Tapi anak muridnya dah tahu memang pesen lagu tu pun Ustaz ni ceramah. Saya mula-mula tengok kejut juga. Tetapi dalam terkejut tu sentap. Sebab kita dah melalui fasa belajar. Kita tahu apa yang Tok Guru kita cakap memang betul. Walaupun setengah orang kata, bakpa ni, sekian-sekian. Lepas tu makin lama kami berguru secara online. Suami saya pun tahu. Saya memang antara Tok Guru yang paling banyak saya buka ceramah adalah Tuan Guru Ahmad Rizam. Subhanallah. Kata-kata tu syap, tepat, jelas. Kadang tu tak berlapik.
Sebab ini zaman akhir zaman, ramai sangat orang berlapik sampai tak faham. Berlapik, lembut sampai tak faham, tak boleh nak beza mana yang betul, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam. Jadi umat keliru, mana halal, mana haram, mana syubhah, mana boleh, mana tak boleh. Lalu bila ada beberapa orang alim ulama kita yang berterus terang, ada yang kata kasar, ada yang kata tak berhikmah. Kita pula melihat, dan Nabi dah sebut keadaan umat akhir zaman ini, kerosakan bermarajalela. Kerosakan maksiat tak ada tapis dah. Betul-betul tanpa rasa malu, betul-betul tanpa berfikir pelaku maksiat buat secara terbuka. Tetapi apabila yang nak menegur maksiat, ditegur, dibalas balik, tak ada hikmah dan sebagainya. Sedangkan kita tahu maksud hikmah adalah bijaksana, bukan lemah lembut. Ada keadaan kena straight to the point, ada keadaan kena berlapik, ada keadaan kena berterus terang. Dan para pendakwah yang berbagai dan berbeza cara inilah yang melengkapkan dunia dakwah mengikut sesuai keadaan akhir zaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Bahkan ada mukadimah yang Tuan Guru ni mulakan, saya hafal mukadimah dia. Saya hafal tu dalam 5 minit, 10 minit saya boleh ikut. Sebab saya selalu ikut. Tapi mungkin Tuan Guru dah ingat dah, ceramah tu ceramah Isra' Mi'raj 2018. Saya tengok, saya kenal mukadimah. Sedaplah mukadimah. Saya pun follow, saya pun ikut. Saya pun kata, harap-haraplah Tuan Guru tak tengok saya live ni, nanti mesti dia cam. Macam ayat-ayat aku je ni. Subhanallah. Tapi pagi ni saya nak mula dengan mukadimah tersebut. Sebab tu kita lama dah ngajar. Jadi banyak dah mukadimah. Dia pun tak perasan dah ni mukadimah dia. Masya Allah. Jadi memang bila saya tengok tadi saya kejut. Sebab tahu Tuan Guru ni bukan asal orang Ganong. Tetapi Allah takdirkan untuk menghidupkan bumi Terengganu macam Al-Fadhil YB kita sebut tadi. Macam kami juga, dua-dua orang Ganong. Tapi Allah hantar ke Negeri Sembilan. Sebab biasanya bila kita hijrah dan merantau lebih diterima. Boleh jadi kalau saya tetap duduk di Terengganu, saya mungkin tidak dikenali seperti hari ini. Bila hijrah, merantau, diberi kesan yang berbeza. Kadang kita lagi mudah nak terima orang luar daripada orang tempatan. Sebab orang tempatan kita kenal belaka. Aku kenal dia tu, anak siapa, perangai masa kecil, dia kolom mana, perangai gini. Jadi subhanallah, samalah. Macam Negeri Sembilan tu ada Ustazah Nafizah Musa, dia pun hijrah tempat lain. Ustazah Hasni Mansur pun Negeri Sembilan, dia pun hijrah tempat lain. Saya pula pergi ke Negeri Sembilan, pun kita buka madrasah di sana. Masya Allah. Jadi begitulah bertebaran di muka bumi ini untuk menyebarkan kebaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Tuan Guru nak minta izin, kalau ikutkan dok layak, memang rasa debor, rasa blank tadi bila saya tahu rupanya Tuan Guru ada. Lepas tu subhanallah, dah biasa pun bersungguh-sungguh berdebor, sampai tisu, berapa banyak tisu dah keluar. Mudah-mudahan kita dapat pimpinan dan bimbingan daripada Allah. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang menjadi amalan saya sendiri daripada start sekolah menengah sampailah ke belajar, sampailah sekarang. Subhanallah, lekat sungguh doa ni. Saya selalu share, amalkanlah doa ni. Terutamanya orang-orang sebenarnya belik lidah nak cakap Ganong ke nak cakap luar ni, ke nak cakap Korea. Rasa tak faham. Sedap semua cakap Ganong, jelira lah sebab kita orang Ganong. Tadi kan ada MC kata membesar sekarang di Negeri Sembilan. Sebenarnya menua di Negeri Sembilan. Menua. Tapi membesar memang betul-betul Ganong lah, Batu Nang. Mak ayah saya ramai orang kenal, insya-Allah. Kalau mungkin orang tak kenal nasi ayam Batu Nang tu kedai arwah ayah saya. Kiranya umur kedai tu 40 tahun lebih dah. Dulu ada restoran Asyakiri yang adalah berapa lagi restoran ke Badak. Arwah ayah meninggal Ramadan pada 10 Ramadan Jumaat malam. Masya Allah. 5 tahun lepas dah. Kalau cukup Ramadan ni 5 tahun. Jadi ibu saya Cikgu Fikrah binti Awang, anak kepada Tuan Guru Haji Awang Jidin. Orang panggil tukul besi. Sebab dia jenis kalau ceramah tu direct, tegah. Sebab apa tukul besi? Orang kata wahai katok. Maksudnya pemimpin atas pun dia boleh katok je. Istilah katok tu dia boleh sampaikan saja apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Jadi kalau siapa yang biasa sah-sah lama tahulah macam mana Ustaz Wajidin. Itu adalah Tok Ki saya. Moyang pula Tuan Guru Haji Abah.
pengasas sekolah Tok J sekarang nama Tuan Guru Dato' Haji Abbas. Jadi gitulah latar belakangnya, belah ayah ni, peniaga, belah mak ni, belah situ. Jadi memang pure orang Ganong. Saya harap faham lah juga, tapi campur-campur orang luar sebab awak tengok hadir lebih kurang 3,000-4,000 orang ni ada daripada pelbagai negeri. Subhanallah. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Dan mukadimah saya mulakan ni adalah mukadimah yang saya ambil daripada Tuan Guru Ahmad Rizam kita, masya-Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah mengaturkan takdir-takdir aturan yang terbaik untuk hidup kita sampai saat ini. Dan antara aturan yang terbaik yang Allah aturkan untuk kita, padahal kita ni tak layak pun nak terima aturan yang seindah ini. Tapi Allah aturkan kita jadi umat Islam. Dan sampai hari ini kita masih Islam. Dan Allah aturkan kita menjadi orang yang beriman, ada iman, ada percaya dalam hati kita kepada Allah, kepada agama ni, kepada Rasulullah. Dan Allah aturkan pada saat ini kita berada di majlis ilmu, yang mana Nabi SAW angkat majlis ini sebagai salah satu taman-taman syurga. Bukan gelaran taman syurga ini alim ulama ataupun manusia yang beri, tetapi yang beri gelaran majlis yang kita sedang duduk ini sebagai taman syurga adalah daripada hadis Nabi. Idza marartum, qala Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui ataupun kamu nampak ada taman syurga, Nabi kata singgahlah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah? Ya Rasulullah, apakah itu taman syurga? Wujud ke taman syurga di bumi ini? Lalu Nabi menjawab, hilaquz zikri, iaitu majlis zikir, iaitu majlis mengingati Allah, majlis untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, majlis menambah cinta kita kepada Allah berbanding makhluk, menambah cinta kita kepada hari kiamat, menambah cinta kepada akhirat berbanding dunia. Dan majlis yang mana memperlihatkan kekurangan diri kita melebihi daripada melihat aib orang lain. Majlis-majlis mengingatkan tentang persiapan kita menghadapi kematian. Semua itu adalah zikrullah. Kalau ulama sebut apakah maksud zikrullah? Segala perbuatan yang Allah suka, semua itu zikrullah. Dan semua perbuatan yang Allah tak suka, itu adalah tidak ataupun melupakan Allah. Jadi apa yang kita buat pada pagi ini Allah sangat suka, Nabi sangat suka. Jadi semua yang kita buat, walaupun duduk lepas tu terlena, terlentuk, tertidur ke, tetapi dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur Allah aturkan kita yang terbaik pada saat ini. Allahu Akbar. Kerana di luar sana kita tengok ada ramai yang tahu majlis ni, dia sehat dan dia lapang, tapi Allah tidak permudahkan untuk, Allah tak takdirkan dia untuk berada di sini. Jadi kita bersyukur dengan takdir dan aturan Allah yang terbaik. Kerana segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Tuan Guru kupas, saya sangat jelas bila Tuan Guru sebut yang baik dan yang buruk semuanya daripada Allah. Allah aturkan yang baik dan buruk. Kemudian dalam mukadimah tersebut Tuan Guru sebut begini, semua ditakdirkan oleh Allah, tetapi manusia kita tak boleh cakap aku buat maksiat ni kerana Allah dah aturkan aku buat maksiat, dan Allah takdirkan aku bukan jadi orang baik. Kau orang baik, untunglah kau orang baik. Sebab itu, sebab Allah takdirkan kau jadi orang baik. Ini di antara kesilapan kita memahami tentang aturan dan takdir qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Ketika itu Nabi selesai menguruskan satu jenazah. Kemudian Nabi pun berkata, sebab selesai menguruskan jenazah, Nabi nak beri peringatan ni. Selepas menguruskan kematian, jadi yang hidup perlu diingatkan. Nabi kata, sesungguhnya telah dicatat seseorang itu, sama ada dia itu ahli syurga ataupun dia ahli neraka. Nabi kata telah dicatat, telah ditakdirkan oleh Allah siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Lalu seorang sahabat pun menjawab, jika begitu ya Rasulullah, kita serah saja pada takdir.
Kita tawakal sajalah. Kita serah saja. Kalau kita ni memang dah takdir ahli syurga, buat apa pun tetap syurga jugalah. Dan kalaulah kita dah berusaha sungguh-sungguh dah, tapi Allah tetap kali neraka, maka neraka juga. Lalu Nabi pun menjawab. Mafhum daripada jawapan Nabi ni, Nabi menjawab, sesungguhnya Allah memberikan sesuatu berdasarkan usaha hamba-hambanya. Barang siapa berusaha menempuh jalan-jalan kebaikan, Allah akan berikan takdir yang baik dan kesudahan yang baik. Sebab apa? Kedua-dua perbuatan baik ataupun buruk, dua-dua melibatkan usaha. Orang nak buat maksiat pun usaha. Rancang, plan, keluar belanja nak buat maksiat, bukan senang. Memerlukan tenaga, memerlukan daya fikir, memerlukan kewangan juga nak buat maksiat. Masya Allah. Dan ketika itulah antaranya Tuan Guru sebut begini. Antara ujian kita yang kita tak sedar adalah istidraj. Yang kita faham istidraj ni satu. Tetapi Tuan Guru kita menjelaskan istidraj ni ada dua. Istidraj yang pertama semua orang mudah faham. Tapi yang ramai tak perasan dia sedang melalui istidraj yang kedua. Istidraj yang pertama yang jelas dalam hadis Nabi menjelaskan, mereka yang melakukan maksiat, yang fasik, berkekalan melakukan dosa-dosa besar, mungkin dia tak semayangnya, dia dah aurat pakai seksinya, berterusan menyakiti dengan lidahnya suami ke, isteri ke, anak-anak ke, berterusan berkata perkataan keji ke, maksud ini orang yang fasik. Tetapi kehidupannya di dunia baik-baik saja. Berniaga, maju, bahagia, melancong sana, sehat, tak sakit, bijak pula tu, comel, loteh, handsome. Kita boleh nampak, dia ni macam hidup dalam rahmat Allah sebab semua dia dapat. Anak-anak pula bijak, pandai. Ini disebutkan sebagai istidraj. Allah beri dia nikmat dunia dalam kemarahan dan kemurkaan Allah. Sebab kita pun tahu antara yang paling nikmat paling banyak bahagia dunia Firaun. Dia punya tentera, dia punya ahli sihir, dia punya istana, dia punya isteri-isteri yang cantik-cantik, dia punya hamba-hamba, kekayaan dia, dan dia pula sehat walafiat, mulai ada jarang sangat sakit, bahkan dia kata tak pernah sakit. Kuasa ada, tahta ada, wanita ada, semua ada. Allah boleh beri sebab Allah tidak hairan sedikit pun dunia ini walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Apa sayap nyamuk? Sebab sayap nyamuk tak nampak, sayap lalat nampak lagi. Nak kata nipis dan ringannya sayap nyamuk, kita boleh nampak nyamuk je terbang. Allah tak pandang pun dunia sebab semua segala isi ni Allah akan hancurkan dengan hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi istidraj pertama kita faham. Dan kita mohon dijauhkan daripada istidraj yang pertama ni. Sebab itu ramai orang yang berada dalam kumpulan yang pertama ni, mereka hidup berterusan sebab mereka tak rasa pun mereka dimurkai oleh Allah, sebab hidup senang je. Tetapi istidraj yang kedua tu menyedarkan saya sendiri apa yang Tuan Guru sebut, iaitu Allah beri nikmat sehat, Allah beri nikmat waktu lapang, Allah beri nikmat-nikmat rezeki, apa sajalah nikmat. Dia tak buat maksiat, tetapi tidak bertambah amal solehnya. Ini satu bentuk istidraj yang kedua. Ini yang ramai lelka dan terlalai. Dia kata dia tak buat maksiat, dia semayang, dia tutup aurat, tetapi dari segi bacaan Al-Qurannya tak bertambah, sedangkan nikmat bertambah. Daripada zikirnya, daripada mengajinya, mungkin dari sudut sedekahnya pada rezeki dah bertambah, tapi tak bertambah, duduk tahap yang sama saja. Dia kata yang penting ikhlas, tu yang duk bagi biru. Dan kalau kita nak tengok, saya pergi masjid mana-mana pun saya tanya, kalau dalam tabung mana paling banyak, warna apa paling banyak, rasa-rasa warna apa paling banyak? Biru paling banyak, kedua banyak warna hijau, ketiga banyak warna merah, keempat banyak warna oranye. Jarang-jarang kadang-kadang warna biru hijau tu 50. Kadang-kadang sangat terkejut lah kalau jumpa yang warna purple tu 100 tu. Sebenarnya tanpa sedar akhir zaman ni antara ujian umat akhir zaman, kerana yang Nabi sebut penyakit
hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu penyakit waham ni. Betul waham Ustaz? Waham ke wahan? Betul. Penyakit al-wahmu, betul Ustaz YB kita ya? Dah confuse pula. Tukar wahan ke nun ke mim? Nun. Al-wahnu, waham tu yang syak tu, 75%. Okey. Al-wahnu, penyakit al-wahnu iaitu mencintai dunia. Tanpa sedar, akhir zaman ni kita tak sedar kita jadi qabil. Kita bukan jadi habil. Kita jadi qabil moden. Bila dalam bab sedekah sampai kepada kita tabung ataupun berita-berita khabar ada orang minta derma sekian-sekian, mula mari penyakit apa? Penyakit kedekut tu mari masa tu. Ada orang dia kedekut dan dia ajak orang kedekut. Tak payahlah. Dok sudah-sudah pun bangunan darurati tu. Berapa lama dah tengok pagar tu. Berlumuk dah. Dok tahulah gimana pitih. Pasti akan ada orang-orang yang ada penyakit-penyakit hati menanam keraguan. Dia kedekut, dia ajak orang kedekut. Ini disebut dalam hadis Nabi. Betapa beratnya penyakit kedekut, bakhil dan mengajak orang lain jadi bakhil. Kalau kita tahu kisah Habil dan Qabil. Habil ambil masa yang lama juga sebab nak memilih pemberian yang terbaik. Nak berikan pengorbanan kepada Allah. Qabil ambil masa lama juga nak cari mana yang nak diberikan di jalan Allah ini yang paling rendah nilainya. Akhirnya kita tahu pemberian Habil yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka lah beg pitih kita, tengok-tengok tak ada. RM1 tak ada. Sudah dah lah, biasa bagi RM1 ni. Warna merah pun tak ada. RM10 pun tak ada. Ada RM20 je. Nak minta balik kan? Malu kau orang. Ada balik tak? Biasa ikhlas RM1 je. Ada balik RM19. Minta balik tak? Tergamak. Tapi budak ni wak ni duk tunggu dah. Lepas tu ada pula orang duk tengok. Beg pitik duk beri kan. Sebesalah malu ni. Berilah juga RM20 ketok-ketok. Lepas begitu ingat-ingat. Bila tengok orang jual goreng pisang, keput lekor, apalah aku bagi RM20. Kau tak boleh beli dah ni. Mari perasaan tu. Tetapi sebenarnya bila kita bersedekah memberi satu nilai yang boleh menguji keimanan, di situlah nilai sedekah kita sedang ditingkatkan. Lalu kita usah ikhlas, ya Allah aku ikhlas beri ya Allah, walaupun macam apa teringat ni RM20 ni. Sebab dah biasa beri RM20 ni. Tetapi Allah tak kedekat, Allah paksa kita beri tu. Lama-lama apa berlaku, kalau kita dah biasa beri RM5, RM10 lebih biasa daripada yang nilai kita beri, Allah tarik rasa cinta RM20 tu. Allah boleh tarik. Lepas tu kau nak beri je, kalau bukan 20 dah beri, paling kurang 20. Siapa dak kalau dak cukup tu ya pinjanglah dengan orang sebelah, ada dak RM10 nak pinjang. Dak lah RM10 je dak padang. Allah tarik rasa cinta tu dan Allah tambah rezeki berganda-ganda. Ramai mana yang letak yang penting ikhlas sedekah. Hidup wilah RM1, RM2. Adakah ini benar-benar ikhlas? Ataupun kita memberi kerana kita cintakan duit, bukan kerana cintakan Allah. Allah tahu hati yang memberi itu dalam situasi yang bagaimana. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya, kalau hilang seria, hilang RM1, cari dah. Tak heran pun, tak ada bersungguh pun kita cari. Tak ada pun royak ke cucu ke, cari gok piti tawang, hilang seria ni. Cucu pun gelak je. Kelakar lah tawang ni, ambil RM1 pun cari. Dia pun boleh wih gitu je. RM1 kita tak cari, kita pun tak pandang RM1. Tetapi bila dalam bab memberi derma di jalan Allah, kita beri nilai yang kita sendiri tak pandang. Saya bukan pelekehkan RM1. Kena faham. Ustazah ni apa pelekeh-pelekeh ni? Bagi orang yang susah, bagi orang yang mikir RM1 nilainya mungkin macam RM100 bagi orang kaya. Tapi akhir zaman Allah tambah rezeki. Dia punya gelang punyalah tebal, belum nampak rata lagi. Dia punya cicing habis jari dah, kena gila-gila hari ni pakai orang mana. Tapi bila datang seruan untuk infak,
berkira-kira di jalan Allah. Kita kena ingat amaran Allah terhadap mereka yang memakai pakaian kemewahan, perhiasan yang mewah akan dibelenggu di akhirat kelak. Sekiranya kita tidak mengeluarkan hak-hak, antara hadis Nabi berkenaan dengan hak barang kemas wanita ini, kita akan dibelenggu, akan diseksa dengan barang kemas tersebut kalau tak keluarkan zakat. Kita tahu zakat ni ada dua. Zakat wajib, sedekah ada dua. Sedekah wajib iaitu zakat, sedekah sunat iaitu sedekah sunat iaitu sedekah yang biasa-biasa ni. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila kita hilang RM1 kita tak cari. Hilang RM50 cari tak? Oh carilah. Tak lena tidur lagi tak jumpa. Siap janji lagi ke cucu kalau siapa jumpa tok bagi RM5. Sungguhlah cucu duk cari RM50 tok ni. Sungguh cari, sungguh-sungguh. Tapi RM50 bila bawa pergi ke supermarket tak ada nilai pun. Bang nak pergi beli barang dapur ni, tok laki pun RM50. RM50 je bang. Beli benda zaman ni RM50 bang. Tak boleh nak beli mana-mana ni. RM50 tu jadi kecil untuk dunia, tapi jadi besar sangat untuk akhirat. Sedangkan apa yang kita beri itulah milik kita yang sebenar. Tuan-puan muslimin muslimat, Darul Atiq. Maksud Darul Atiq ni apa? Darul Taqwa, Darul Iman, Dar ini maksud dia pusat. Jadi Darul Atiq kita berikan maksud Darul iaitu pusat, tempat berhimpun. Atiq ni ada berapa maksud? Kalau dari sudut bahasa, Atiq ni maksud dia kemurahan, kesucian, keindahan, keikhlasan, ketulusan. Itu maksud Atiq dari sudut bahasa. Tetapi kalau kita belajar lagi, Atiq merujuk kepada Baitul Atiq, iaitu nama asal Kaabah. Kita tahu Kaabah ni dah lama. Bukan untuk umat Nabi Muhammad saja. Bahkan ada kata daripada, memang kita tahu sirah dan sejarahnya dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Tapi ada riwayat mengatakan daripada Nabi Adam lagi. Masya Allah. Baitul Atiq adalah nama terawal kepada Kaabah. Sebab itu kita ada baca satu hadis Nabi berkenaan dengan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat akan diberikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Allah beri cahaya petunjuk, Allah beri ilham, Allah beri perlindungan, Allah beri cahaya antara kita dengan Kaabah. Belum tentu orang sedang tawaf keliling Kaabah dapat cahaya ni. Belum tentu. Ada orang pergi jumpa Kaabah tak nampak Allah, nampak Kaabah, membesarkan pencipta, membesarkan Kaabah daripada pencipta. Tetapi orang yang beramal baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, start maghrib malam tadi, sebelum maghrib malam ni baca penuh 110 ayat, dia beri cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Kemudian hadis yang kedua, siapa baca Al-Kahfi pada hari Jumaat akan diberi cahaya antara Jumaat ni sampai Jumaat akan datang. Dan tempat ini diberi nama Baitul Atiq, Darul Atiq, iaitu pusat. Atiq dari sudut bahasa tadi, murni, bersih, suci, kemurahan. Allahu Akbar. Saya tengok Makuten ni pun, ni panggil kemah besar ni, orang panggil, kalau orang Ganu panggil Makuten ni. Mahal ni. Saya tak tahulah. 10,000 tak kurang saya rasa. Betul tak? Siapa yang buat ni? Ini pasang ni sepenuh program ni ke ataupun memang kekal duduk sini? Memang kekal duduk sini untuk program. Maksudnya dok cabut dah lah. Cabut juga. Cabut juga Subhanallah. Mahal ni ke? Memang mahal. Sebab saya pernah buat program dulu. Dia bukan macam kemah orang nikah tu. Nampak dia punya besi apa semua ni. Hasil daripada infak orang ramai, sumbangan, sama ada persendirian ke daripada orang ramai, pahala mengalir tanpa henti. Saya sangat kagum bila saya sapa tadi, saya tengok yang dipasang adalah Makuten ataupun khemah besar ni. Menunjukkan penganjur ni bila dia nak buat majlis ilmu, dia buat sebaik-baik, sesungguh-sungguhnya. Sebab biasanya khemah macam ni, dek pusing-pusing tunjuk. Orang lain nak tengok khemah macam mana, Zaza cerita. Khemah macam ni biasanya konsert. Orang nak buat program-program lara, jemput artis-artis, dia rasa berbaloi buat khemah macam ni.
Sebab kemah macam ni mahal. Kena tiket RM200 pun orang sanggup bayar nak hadir program maksiat. Tapi program pagi ni percuma. Dan mereka memikirkan cara yang terbaik. Ni speaker ni sedap ni. PA system pun mahal ni. Tengok tu. Tak ribu tu tak cukup tu kalau nak dapat PA system macam ni. Siap buat ni. Maksudnya subhanallah, yang menguruskan majlis dan menguruskan Darul Atik ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilih bila buat sesuatu seperti mana yang Nabi suruh kepada umatnya. Nabi bersabda, Allah mencintai seseorang yang bila dia melakukan sesuatu, dia buat itqan, bersungguh-sungguh, an yutqanu. Mesti buat sehabis baik. Kita ni dah kadang bila orang nak mari jalan, marulah masuk sungguh-sungguh. Bila nak makan hari-hari, biasa-biasa je. Suami kita cakap, nak makan sedap, tunggu orang marilah, baru boleh makan sedap. Tapi ada orang tu, hari-hari dia buat yang terbaik. Sebab dia nak dapat pahala tu. Buat sesuatu mesti terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bila sampai, saya kejut tengok bangunan besar ni. Kenapa tak bangunan belakang ni? Mesti dia pilih arkitek yang bagus. Dia bukan nak asal bina je. Dia bukan, alah kita buat ala kadar je lah madrasah. Buat biasa-biasa je, tak payah beradong-beradong sangat. Orang Terengganu kata tak payah beria sangat lah. Asal boleh teduh daripada api dengan api pula. Teduh daripada panah dengan hujan je. Tak payahlah nak membazir. Cuba tengok hotel-hotel 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang. Macam mana cantik dan indahnya. Sampai manusia pergi terpegun-terpegun tengok. Itu tempat yang macam mana. Tapi bila nak buat yang berkaitan dengan agama Islam, tempat-tempat untuk belajar, untuk baca kitab-kitab muktabar, untuk kuliah-kuliah, kita nak yang paling lekeh. Sedangkan Islam itu satu agama yang paling tinggi, paling hebat. Dan segala yang terkandung tu sangat hebat. Sebab itulah bila kami pembuat perkampungan Ahli Hijrah di Negeri Sembilan, kita pun sedang proses membina bangunan-bangunan ni. Kita letak mesti buat sehabis baik, tapi bukan membazir. Dan kita tengok subhanallah, insya-Allah Baitul Atik ataupun Darul Atik ini insya-Allah akan menjadi satu pusat ilmu yang akan melahirkan alim ulama, melahirkan para pejuang agama Allah, tentera Imam Mahdi, insya-Allah. Sebab itu insya-Allah saya ni dah masuk separuh walaupun tajuk tak berapa masuk lagi. Dengan lafaz yang mulia kita lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lancarkan tabung derma, tabung infak. Kalau salah hari ni tak bawa piti banyak, bolehlah kita luruklah mana yang ada, mungkin cincin, mungkin gelang. Kalau tak sanggup beri rata pun boleh. Kejut lagi kejut. Semoga Allah menggantikan bergunung emas di syurga kelak. Kita lafazkan, kita lancarkan terus dah. InsyaAllah kita memberi satu jumlah yang mungkin kita selama ni tak pernah beri, kita sayang. Tapi ya Allah, aku beri ya Allah pada hari Jumaat yang barakah ini, di bulan Syakban yang mulia ini ya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini, tuan-tuan guru yang mengajar, para anak murid yang susah payah datang belajar, tempat ini disuburkan dengan taman-taman syurga, pahala mengalir sampailah bila-bila, sampai hari kiamat pahala mengalir. InsyaAllah tempat ini akan kekal dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Lalu masa tu kita sudah berada di alam barzah dalam kubur. Maka ketika itu insyaAllah mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita sedang menikmati hasil yang kita berikan pada saat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah rezeki yang berganda-ganda yang barakah kepada pemberi sedekah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dalam keluarganya di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada para pemberi sedekah, pemberi infak ya Allah. Pewakaf-pewakaf ya Allah, kesembuhan daripada segala penyakit yang zahir dan yang batin ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah ya Allah kepada pemberi-pemberi infak wakaf ya Allah kurniaan husnul khatimah, kematian yang indah, dan berkumpul di Jannatul Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah.
Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk memberi di jalan-Mu yang terbaik, Ya Allah. Untuk sentiasa memberi dan memberi, Ya Allah, setiap hari, setiap masa, Ya Allah. Terutamanya di bulan Ramadan yang akan datang ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa khusus kepada yang memberi infak, Ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami semua kembali di syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana hadis Nabi-Mu, Ya Allah, sedekatun junnah, sedekah itu adalah perisai daripada api neraka. Sedekatun burhanun, sedekah itu adalah saksi di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak. Akan bersaksi di hadapan-Mu, Ya Allah. Sedekah-sedekah ini akan menjadi saksi, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin, Ya Allah. Saya rasa kan boleh je kita biar je beg tu bergerak sendiri. Sebab ada orang malu. Dia nak tebar, dia tak mahu orang nampak. Boleh kot kita biar, lepas tu biar dia gerak dan dia ulang depan ke belakang mula, belakang depan mula. Siapa habis. Siapa dia doa, janganlah lalu lagi beg hijau tu. Mungkin kita boleh biar dia berjalan-berjalan kerana sebab kan ada orang dia malu bila orang mari dekat. Gitu. Ada orang lepas dia bagi tadi, dia rasa nak tambah lagi tapi beg dah hilang. Boleh je selepas ni dah. Dan insya-Allah boleh saja datang semula selepas ini kita sokong Darul Atik ni. Subhanallah sampai siap, sampai selesai. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi wakaf kita tahu pahala yang mengalir secara berterusan. Sebenarnya kalau siapa orang yang susah, orang yang diuji Allah dengan kesusahan, RM1 tu besar, RM5 tu besar. Sama nilai kalau orang beri 100 orang yang senang. Jadi saya bukan pelekeh RM1. Langsung dok takutkan nanti ustazah cek pula ni banyak RM1 ni. Masya Allah. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, minta izin tuan guru semua nak minum air sikit. Masya Allah. Bismillah. Okey. Kita nak baca satu hadis lah insya-Allah. Kita pilih satu hadis yang berkaitan dengan tajuk kita iaitu 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Saya pegang satu buku yang sangat bagus. Saya tak tahu buku ni ada jual tak? Ada jual. 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Subhanallah. Oh ada, diedarkan. Oh ada cekda ke tu? Oh cekda. Subhanallah. Cekda ni anak Togo Jabah ni. Sebab ni mak saudara hamba ni. Tok saudara. Bukan mak saudara, tok saudara. Cekda ni pakai serba hitam nampak mata je kecil ni. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey tuan-puan sekalian. Buku ni dia orang edar. Kalau siapa yang tak boleh je pulangkan balik. Jadi bukan percuma tu edar tu. Mungkin dia orang edar tu untuk macam gitulah kan. Barang ni bila tengok kenang. Tengok dia jauh dok kenang. Bila pegang tangan kenang. Dan ini antara buku yang banyak saya rujuk bila bila tajuk berkaitan dengan kiamat dan persiapan umat akhir zaman. Jadi kita tengok himpunan 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Dan keadaan-keadaan ni semua dah berlaku dah sekarang. Yang bagusnya buku ni dia cerita keadaan umat akhir zaman berdasarkan hadis Nabi. Kemudian dia berikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Contohnya dalam bab yang mungkin kita tak sempat, 2 penyakit tu. Cintakan dunia dan takut mati. Penulis terus menjelaskan ciri-ciri manusia yang takut mati dan cintakan dunia. Jadi bila kita tengok ciri-ciri, barulah kita tengok pada diri kita. Ada tak ciri-ciri ni? Kalau ada, kita kena berubatlah. Sebab penyakit umat akhir zaman ni, ramai tak sedar dia ada penyakit tu. Takut mati dalam keadaan penyakit tersebut, na'udzubillah. Takut mati dalam keadaan fitnah su'ul khatimah. Jadi kita akan terus pergi kepada hadis yang kedua. Buka muka surat 12. Sama tak? Muka surat 12, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, muka surat 12. Sama tak? Sama ya? Jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Sebab saya ni edisi yang lama ni. Antara terbitan yang terawal. Jadi insya-Allah muslimat sekalian yang hadir semua, kita akan sama-sama baca matan hadis ni. Lafaz hadis Nabi ni kita akan sama-sama baca, ambil barakah membaca hadis Nabi SAW. Maksudnya bukan saya seorang je baca, semua pun kena baca sama. Baca hadis Nabi pun dapat pahala, dia juga
Ianya juga adalah wahyu daripada Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan ambil daripada bawah tu. Sebab atas tu adalah perawi-perawi, jadi panjang sikit. Kita ambil terus daripada perkataan anna. Boleh ya? Nampak semua? Jumpa tak perkataan anna tengah-tengah dah tu? Okey, angguk-angguk tu jumpa tak tu? Okey, kita akan baca sekali lagi. Kuatkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah macam dok makan belaka ni nak. Ke orang Terengganu memang lemah lembut. Oh, lemah lembut. Memang kat rumah pun gitu. Cakap dengan suami macam dok dengar je suara. Abang, makan bang. Dok tepik lah kat rumah . Kalau rumah 2 tingkat tu bukan dengar ke sebuah rumah kalau panggil makan. Jadi insya-Allah kita teruskan baca dengan semangat. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha qalat Zainab bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kasura al-khabath muttafaqun alaih. Bila kita tengok ada tulis muttafaqun alaih, maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, maka ia adalah hadis yang sahih. Selepas kita baca hadis Nabi, kita boleh sudahkan dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lepas baca Al-Quran, kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Kita perhatikan maksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari. Sebelum itu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhu, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi bangsa Arab. Nabi masuk dalam rumah siapa? Zainab binti Jahsh, iaitu salah seorang isteri Nabi. Nabi masuk ke dalam rumah dalam keadaan cemas. Lalu Nabi pun bersabda, celakalah. Nabi bersabda, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab daripada kejahatan iaitu malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung jari dengan hujung jari sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Jari telunjuk dikatakan, riwayat mengatakan jari telunjuk dengan ibu jari. Cuba semua buat begini, jadi satu bulat. Nabi menunjukkan sesungguhnya lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Ini ketika zaman Nabi lagi 1444 Hijrah yang lalu. Maksudnya lubang Ya'juj Ma'juj sudah sebesar ini. Sekarang kita tak tahu sebesar mana dah, sebab dah beribu tahun dah. Boleh jadi lepas muat je dia keluar. Maka disitulah yang dikatakan
tanda-tanda besar kiamat berlaku dengan cepat-cepat, umpama seperti rantaian tasbih yang terputus. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Tuan Guru, saya rasa ni kau banyak salah je ni. Kalau salah nanti habis nanti Tuan Guru betulkan ya. Tuan Guru Ustaz sama juga dengan Tuan Guru Ustaz Isyamuddin depan. Semua ni ramai tu Tuan Guru ni salah betul terus dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia lain ceramah depan Tuan Guru ni, dia mari rasa semua salah, semua dok kena belaka. Sebab salah je. Jadi hilang keyakinan diri tu. Walaupun ada jual confident tu ada jual kat Shopee pun tak nak beli dah. Kan orang kadang-kadang orang kurang. Confident beli mana? Shopee ada jual ke? Tak ada. Habis belaka dah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Nabi sambung lagi. Kemudian saya iaitu Zainab binti Jahsy, dia pun bercerita. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi bersabda, ya, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak. Masya Allah. Faham tak? Boleh faham sikit-sikit Maksudnya ketika ini Nabi masuk ke rumah dalam keadaan cemas. Lalu Nabi pun bersabda, la ilaha illallah. Celakalah. Maksudnya Nabi kata, teruk dah lah, teruk sangat dah. Berat dah lah. Celakalah akan menimpa. Kejahatan malapetaka yang sudah sangat hampir menimpa umatku ni. Walaupun Nabi sebut akan menimpa bangsa Arab, tetapi ia merujuk juga kepada umat kita ni. Umat Nabi Muhammad, kita semua ni. Lalu Nabi pun bersabda, pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj Ma'juj seperti ini, lubang sebesar yang Nabi tunjukkan dengan jari telunjuk ni. Subhanallah. Kemudian Nabi mengisyaratkan seperti bulatan. Lalu Zainab bertanya, adakah ya Rasulullah kan kita semua akan binasa, kami akan binasa. Sedangkan ketika itu ada orang-orang soleh, orang baik. Lalu Nabi pun menjawab, ya, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak. Muslimat sekalian, kejahatan banyak tak lagi sekarang. Kejahatan terlalu banyak. Keluar je daripada rumah, kejahatan tu berada di mana-mana sahaja. Sebab itu Nabi suruh apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya lalu membacakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Tubik tadi baca tak lagi tu? Mungkin ada yang tak sedar, tak ingat, kelang kabut tak baca. Nabi ajarkan kita bila keluar je daripada rumah baca apa? Kita baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah lalu dia membaca lafaz tadi tu, maka dia akan dikatakan kepadanya, kamu diberikan petunjuk, kamu diberikan perlindungan dan kamu diberikan kecukupan. Lalu syaitan yang dengar kita baca ni, dia pun gosip sesama dia. Dia pun berkatalah syaitan sesama mereka, tidak ada peluang lagi bagi kita untuk mengganggu hamba Allah ini, untuk mengganggu si fulan ini. Sebab dia dah dapat 3 perkara. Dia dapat perlindungan, dia dapat petunjuk dan dia dapat kecukupan daripada Allah. Sebab apa bila keluar pada rumah kita dituntut baca doa ini? Dan kenapa bila keluar pada rumah sunatnya kita keluar kaki kiri? Nak masuk rumah sunat masuk kaki kanan. Nak keluar rumah macam-macam doa yang Nabi ajar. Sebab apa? Bila keluar daripada rumah sebenarnya kita terdedah kepada pelbagai fitnah, terdedah kepada pelbagai tipu daya. Kita bila masuk rumah dengan bagi salam, baca doa, syaitan tak boleh masuk rumah kita. Sebab itu bila masuk rumah kita masuk tangan kaki kanan. Sebab tempat paling selamat adalah di rumah kita. Sebab itu digambarkan di akhir zaman bila keluar Ya'juj Ma'juj, keluar Dajjal semua, dipesan kepada para lelaki, diamkan isteri dengan anak-anak tu di rumah. Sebab kat rumah tu lah tempat paling selamat. Bila keluar saja pelbagai fitnah, ujian mata, ujian telinga, ujian perkataan lidah, ujian kaki nak melangkah ke mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksiat bermaharajalela. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menyebarkan keburukan bermaharajalela. Di manakah tempat yang selamat tuan-puan sekalian?
Antara tempat-tempat yang selamat adalah seperti Darul Atik ni. Ini bukan saya nak kempen Darul Atik. Oh Ustazah, patutlah dia nak sapa ke poin tu. Mana-mana madrasah, mana-mana pusat pengajian, mana-mana tempat yang menghidupkan majlis-majlis ilmu, itulah tempat yang paling selamat, bahkan akan dilindungi daripada gangguan Dajjal sekalipun. Kalau kita baca kitab ini sampai hujung, kita akan jumpa siapakah golongan yang selamat daripada Dajjal, dan Dajjal tak boleh nak ganggu dia. Dajjal tak boleh nak musnahkan dia. Bahkan ada kisah bagaimana seorang pemuda yang beriman telah dibunuh hidup balik dan sebagainya. Orang yang selamat daripada segala fitnah akhir zaman, termasuk fitnah yang paling dahsyat iaitu fitnah itu Dajjal, iaitu golongan yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, muslimin, muslimat. Kalau kita tengok Yahudi Israel ni, dia dah kaji lama dah tentang hadis Nabi. Dia dah kaji lama dah tentang Al-Quran. Sebelum umat Islam bina pusat-pusat seperti ini, mereka dah bina daripada awal tahun 19. Tak silap saya dalam 1918 ke 1920. Boleh tak dek tolong cari Kibbutz. Ini pusat ataupun kita panggil pusat komuniti Yahudi yang dibina hampir seluruh dunia. Malaysia tak ada. Namanya Kibbutz. Tak silap saya awal 19 kurun ke 19. Kita ni dah kurun ke abad ke-20 dah ni. Sejarah Kibbutz. Nanti balik cari Kibbutz. Kibbutz ni adalah pusat operasi, pusat komuniti Yahudi. Dibina bukan hanya di negara haram yang mereka mengaku itu negara dia, sebenarnya bukan negara dia, tanah haram tu di Israel sekarang ni. Kibbutz. Kamu jumpa tak Kibbutz? Kamu sebut je tahun bila dia diasaskan. Ada jumpa? Ustaz tahu? Oh, baru dengar. Subhanallah. Kibbutz ni adalah satu kita panggil kompleks daripada tahun 1909. 1909. Siapa lahir tahun ni? Kalau siapa lahir tahun ni, umur dia dalam 120 tahun lah, 130 tahun lebih kurang. 120 tahun lebih kurang, 120 tahun lebih. Tuan-puan sekalian, Yahudi ni dia punya bijak, dia bina kompleks namanya Kibbutz ni, bukan satu, banyak, mungkin puluh, mungkin ratus. Dalam kompleks tu sampai hari ni, dalam itu ada pusat pengajian daripada kecil sampai ada setengah Kibbutz, sampai ada universiti dalam tu. Dia bentuk sistem ekonomi yang mantap daripada kecil sampai peternakan, pertanian, semua ada dalam kompleks tu. Tapi sampai sekarang dalam kompleks tu dia tak benarkan anak-anak Yahudi yang hidup dalam tu akses pada internet. Siapa yang nak akses internet kena pergi satu pusat, situ barulah anak-anak Yahudi boleh akses pada internet. Mereka ni buat macam-macam apps, Facebook, TikTok, IG, semua ni daripada Yahudi belaka. Semua daripada Yahudi. Mereka buat semua itu untuk merosakkan bangsa ataupun manusia ataupun agama selain daripada bangsa dia. Dia bukan nak serang umat Islam je. Dia nak semua selain daripada anak-anak Yahudi, semua bodoh belaka. Semua jahil belaka. Semua lalai belaka. Semua galik dengan telefon belaka. Semua rasa tak sedap hadir majlis ilmu. Duduk berjam, 4-5 jam dengan telefon tak apa. Baca Quran baru 10 minit ngantuk dah. Tengok telefon sejam sampai tertidur, telefon jatuh atas muka. Baru sedar. Kibbutz ni, di sinilah mereka melahirkan bijak pandai di kalangan anak-anak Yahudi sampai hari ini. Sebab itu kalau kita tengok hari ini pusat-pusat Islam seperti Darul Atik ni mula dibangunkan. Dan kita sangat puji banyak pusat-pusat Islam, dia bukan hanya bangunkan pembangunan tetapi dia wujudkan juga untuk sumber ekonomi. Saya nak cerita satu kisah benar yang saya pernah cerita dah di banyak kuliah. Saya ada jumpa secara berdepan seorang prinsipal, guru besar sekolah yang sangat hebat di Indonesia, dan dia adalah guru besar seorang perempuan. Dia pergi ke Kibbutz ni, kalau kita nak pergi boleh je. Ambil je tiket pelancong, pergi ke Israel tu, nak pergi melawat Kibbutz. Dia ada pusat-pusat ni. Dia pergi ke Kibbutz ni, dia pergi ke sekolah
sekolah anak Yahudi. Lepas tu bila dia pergi kat sekolah ni, ini dia cerita secara langsung pada saya pengalaman dia. Dia Indonesia, duduk di Padang Barat, Indonesia. Lepas tu ada pelajar sekolah ni di anak Yahudi ni, lebihkan darjah 4, darjah 5, budak darjah. Budak Yahudi ni pun tanya, kamu daripada mana? Indonesia. Indonesia bahagian mana? Padang. Padang Barat ke, Padang Jawa ke, Padang mana? Yang tanya ni bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Dia pun sebutlah Padang sekian-sekian. Lalu budak ni, anak Yahudi yang baru darjah 4, darjah 5 ni pun berkata, baik, tempat kamu ni bentuk muka buminya berbukit-bukit. Dari sudut suhunya, purata suhu sekian-sekian. Sumber ekonomi kamu ialah sekian-sekian. Satu hari nanti, saya akan menguasai tempat kamu. Anak-anak Yahudi ni memang diterin macam tu. Lepas tu seorang lagi pula cerita pengalaman dia berinteraksi dengan anak Yahudi ni. Permainan dia bukan main-main tau. Dia punya flashcard dia pun bukan biasa-biasa flashcard anak-anak kita main suka-suka dak. Informasi tentang negara Islam begini-begini. Kekuatan dan kelemahan umat Islam begini-begini. Daripada kecil sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Mereka dilatih dan mereka sangat bijak. Ilmu mereka lebih daripada level pelajar-pelajar universiti kita. Mereka tahu bagaimana perlunya membina usrah, kekuatan keluarga, sebab tu mereka jaga sangat kekeluargaan. Mereka tahu macam mana nak bina kekuatan, perlu ada kekuatan ekonomi, sebab itu mereka menguasai ekonomi dunia sampai hari ini. Walaupun kita kata Afrika ke mana ke, belakang mereka adalah Yahudi. Mereka tak akan beli direct tanah-tanah yang mereka kata, anak ni kata akan beli tanah, akan menguasai tanah-tanah di Padang tu. Mereka tak akan pergi direct. Akan ada orang perantaraan, padahal yang nak beli tanah tu sebenarnya adalah mereka. Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itulah bila kita tengok ada kompleks Islam nak dibangunkan. Dan bila saya sampai sini, saya tengok kompleks ni dibuat dengan bersungguh-sungguh. Mempunyai orang yang buat ni ada visi misi yang jauh. Dan penaung pengasas pula tuan guru kita. Kalau siapa pernah ikut ceramah Tok Guru, tahulah Tok Guru ceramah macam mana. Punya semangat, tapi sekarang dah makin lama Tuan Guru makin tenang. Bukan kata dulu tak tenang, tapi dulu semangat kita tengok. Macam saya juga. Orang tengok mangaknya ustazah ni ceramah, kita tengok dia lelah. Esok saya tua, saya tak mampu dah nak ceramah mangak gini. Tapi kita boleh nampak cara mangak sungguh ceramah. Gitu jugalah kalau saya makan, sungguh juga. Kalau saya buat kerja pun tim pun tahu, sungguh juga. Bila buat sesuatu, mesti kita nak capai sehabis baik. Umat Islam perlu ada sikap begitu, buat sehabis baik. Bukan asal buat, bukan asal siap, bukan asal rancang. Sebab umat Islam ni dia keliru, wasatiyah sederhana. Kita sederhana je lah. Akhirnya sederhana tu turun level paling rendah. Subhanallah. Sebab itu kita boleh tengok beza khatib. Bila seorang khatib khutbah ni, dia asal khutbah je, dia baca je apa tu? Dia baca je teks tu. Lepas tu kalau orang ngatuk, dia kata orang tu masalah iman ke apa ke, tak bagi tumpuan ke. Subhanallah. Tapi saya bukan saja nak puji ya khatib kita, Ustaz Hishamuddin ni memang daripada muda, jenis semangat. Kita boleh tahu khatib ini kalau dia semangat, walaupun dia baca teks, tapi dia dah latih dah supaya tak tergeliat lidah tu. Dia punya lantunan suara, dia punya tak makan pagi tu takut rasa nak buang air apa, macam-macam persiapan. Subhanallah, impact dia akan berbeza. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, saya rasa kalau orang duduk kawasan ni nak cari tempat mana sama akhirat, mana tempat yang kita nak melazimi majlis ilmu, nak mendekati orang-orang soleh, orang alim. Tengok siap mula ada pagar apa semua. Jadi kalau tempat ini tempat wakaf secara tetap. Ada orang setiap Jumaat dia mari cari mana tempat dia nak bagi. Ataupun wakaf tetap bulanan. Ataupun siapa yang nak niat wakaf kepada ibu bapa dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dah habis dah masa kita ni, sepatutnya sampai pukul 11, betul ke?
Dua-dua ni. Okey, dua-dua ni alhamdulillah yang sedang menonton lebih kurang 3,000 lebih. Terima kasih yang menonton. Dan kepada yang nak menyumbang kepada Pusat Operasi Darul Atik, yang mana tempat ini diasaskan dan penaungnya adalah Al-Fadhil, Tuan Guru kita, Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam Al-Ghazali. Masya Allah. Boleh tunjuk tim, tunjuk. Okey, tempat ini diasaskan oleh Tuan Guru kita. Tuan-tuan sekalian, panjang lagi cerita, kita nampak bangunan besar di belakang. Lepas tu bersama dengan YB kita, YB Syamuddin, dengan ramai lagi tok-tok guru kita di sini. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian tempat ini sebenarnya kalau kita pusing habis live ni, kita jangan off lagi. Kamu pusing dulu tengok fasa pembangunan. Kepada yang menonton secara live pun, insya-Allah share terus maklumat. Ke dah share daripada tadi? Share nombor akaun, maklumat dan nombor telefon. Mungkin ada yang datang nak memberi lebih daripada yang yang boleh diberikan melalui online dan sebagainya, boleh hubungi nombor telefon tu. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, di penghujung ni Allahu Akbar, kita dah sampai penghujung, kesudahan dah pukul 11 pagi dah ni, daripada pukul 9.30. Minta maaf suara saya yang sangat tinggi, mungkin jadi kurang hormat sikit pada Tok Guru, minta maaf banyak Tok Guru. Walaupun kita sempat baca sebelah pula, sebenarnya nak sebut, kita sempat baca satu hadis je. Kalau nak perhabis 40 hadis dah habis, sampai malam pun dah habis ni, berapa hari pun dah habis ni. Kesimpulannya, belilah buku ni. Kesimpulannya, balik buat sesi pengajian dalam rumah, baca. Sebab himpunan hadis tentang keadaan umat sebelum kiamat ni adalah ilmu, antara ilmu yang wajib umat akhir zaman belajar, supaya kita boleh kenal pasti sama ada diri kita ada tak penyakit-penyakit, fitnah-fitnah tipu daya umat akhir zaman ni. Dan dalam kitab ini, buku kecil ini, naskah ni pun, dia berikan juga bagaimana cara kita untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ni. Masya Allah. Dan sebelum kita serahkan kembali kepada Al-Fadhil, kita minta Tok Guru kita bagi khulasah lah. Bagi khulasah sikit Tok Guru ya, insyaAllah. Kita nak membacakan, nak berkongsilah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang mana doa ni saya rasa ramai dah kita tahu, tapi kadang kita lupa dan kita tak beramal. Dan ini doa yang berkait langsung dengan kita umat akhir zaman. Dan doa ini tuan-puan sekalian, Nabi dalam hadisnya, Nabi menyuruh kita membaca sebelum kita bagi salam. Dalam solat, sebelum bagi salam. Jadi lepas baca tahiyat tu, innaka hamidum majid, jangan terburu-buru bagi salam. Antara waktu mustajab doa dalam solat dua tepat. Ketika sujud, bukan sujud akhir saja, semua sujud mustajab. Kalau solat jemaah, janganlah setiap sujud jadi lama, nanti kita terpisah dengan imam. Jadi kadang tu kita lama sikit sujud terakhir, doalah satu dua doa, Rabbana atina ke, Rabbi fili ke, boleh. Dan antara tempat kedua mustajab doa ialah doa sebelum bagi salam, selepas tahiyat, innaka hamidum majid. Bahkan bukan doa ni saja, apa-apa doa yang kita hafal daripada Al-Quran ke, daripada hadis Nabi ke, ataupun dalam bahasa Arab, doa yang diberikan oleh alim ulama boleh dibaca. Antara waktu sujud, saya nak tanya muslimat sekalian, antara waktu sujud dengan waktu tahiyat, mana lebih rileks? Maksud saya, mana lebih kita rasa okey sikit kalau nak lama-lama? Tahiyat. Kalau masa sujud lama-lama, bila bangun kita rasa macam pinang sikit, macam miong sikit, mungkin lah, sebab darah pergi ke kepala. Tapi bila kita time duduk tahiyat tu, dah habis dah innaka hamidum majid, duduk pun rileks, kedudukan pun rileks, masa tu jangan bagi salam dengan cepat, rugi sangat. Kita boleh baca doa sebanyak-banyaknya. Bahkan mungkin kita ada hajat tentang anak-anak perisa, baca masa tu. Jangan bagi salam lagi, berdoa ketika masih lagi dalam solat. Tapi tak boleh bahasa Melayu lah, ya Allah berilah anak aku cemerlang SPN ni, pakai saya debor ya Allah. Tak boleh lah, batal teruslah semayang. Maksudnya kalaulah tak reti, tak tahu dalam bahasa Arab, tak hafal mana-mana doa daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi,
dalam hati sajalah berdoa. Tapi nak sebutnya antara waktu mustajab doa, waktu sujud dan juga pada waktu sebelum bagi salam. Dua-dua tu daripada hadis Nabi belaka. Tapi ada doa khusus yang Nabi ajar sebelum bagi salam, bacalah doa ini. InsyaAllah kita sama-sama baca, saya baca, muslimin muslimat ikut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnah al-masih ad-dajjal. Amin ya rabbal alamin. Okey, doa tu boleh cari je dalam internet. Kalau rasa macam dah nak salih, dah nak rakam, internet banyak. Doa sebelum bagi salam. Maksudnya adalah Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku. A'udzu bika, mohon perlindungan daripadamu ya Allah. Min azabi jahannam, daripada azab api neraka. Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah tipu daya. Daripada fitnah tipu daya semualah hidup dan juga fitnah mati, iaitu su'ul khatimah. Wa min syarri, bila last ni dia ada tambah, yang lain wa min. Tapi bila yang keempat, permohonan perlindungan, bukan yang keempat, yang kelima. Yang pertama berlindung azab neraka, yang kedua berlindung azab kubur, yang ketiga berlindung daripada fitnah hidup, yang keempat berlindung daripada fitnah mati, dan yang kelima wa min syarri, dan daripada kejahatan fitnah al-masih dajjal al-masih. Pasal perkataan al-masih jadi keliru. Kenapa Isa al-masih, Dajjal pun al-masih? Sebab nanti Dajjal akan mengakui bahawa dirinya adalah utusan Tuhan, wakil Allah. Bahkan dia menawarkan apa yang manusia-manusia nak, gambaran seperti syurga. Jadi dia akan kelirukan dirinya dengan Isa al-Masih. Ada lagi lah penjelasan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, doa ini kalau kita amalkan setiap kali salat, sebelum bagi salam, baca doa ni, insya-Allah Allah akan pimpin, Allah akan tuntun hidup kita ni sentiasa berada di jalan kebenaran. Sebab kita minta 5 perkara yang paling kita takut. Paling kita takut bukan bankrupt. Paling kita takut bukan suami nak nikah 2, nak nikah 3, walaupun memang takut pun. Paling kita takut, memang banyak ketakutan dalam hidup kita. Tetapi hakikat sebenarnya roh kita, diri kita, hakikat sebenarnya paling takut 5 perkara ni. Azab api neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan juga Dajjal. Dan kelima-lima ini Nabi suruh kita minta ketika dalam solat, bukan selepas solat. Kalau terlupa dah bagi salam, Nu'agana terlupa, bacalah lepas solat. Bukannya bila dah terlupa, tak apalah Nu'agana terlupa, tunggu solat kayak gini lah. Boleh je baca bila masa, tetapi dituntut baca pada waktu yang Nabi sarankan tersebut. Subhanallah, mudah-mudahan mendapat manfaat, boleh beramal dengan amalan tu. Usahalah hafal. Ramai di kalangan kita ni malah nak mengapa. Dia buat alasan, mocik dah tua dah, ustazah dah ngapa dah ingat. Jadi dok sudah semayang kalau dok. Allahumma ini nanti dok sudah semayang ustazah. Tuan-puan sekalian, Allah bagi kita akal, sebenarnya ada kekuatan yang kita tak gunakan. Allah akan beri kita mudah bila kita nak hafal Quran. Mula je payah, sebab sel-sel otak belum berhubung. Tetapi bila kita nekat berdoa, ya Allah nak hafal doa ni, nak hafal ni, ya Allah, Allah akan bantu. Kita boleh ingat kok peristiwa-peristiwa sedih waktu laki kita buat, kita duk ukit semua. Kita boleh ingat banyak benda. Janganlah kita buat alasan awal lagi, surrender awal lagi. Saya jumpa ramai mokcik-mokcik 60-70, alhamdulillah ustazah, mokcik boleh hafal doa tu. Tak suka boleh hafal.
Ada nekat, ada kesungguhan, ada usaha. Kalau benda yang baik macam ni, pasti, bukan kalau, pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan berikan pertolongan. Kalau kita tak mampu hafal ni, tak usah cerita panjang lah. Pasal nak syurga, nak selamat api neraka, nak hafal doa yang Nabi ajar pun malah. Macam-macam alasan. Tapi bayangan tu hidup seronok kat syurga. Jangan kita hidup dengan angan-angan. Sebab ramai orang berangan-berangan hidup boleh pun. Ya boleh sebaliknya. Hidup mesti dengan impian. Sebab orang yang ada impian, cita-cita, dia akan buat sungguh-sungguh untuk capai impiannya. Wallahu alam. Pembebelan ya, bebel ha. Mohon sentak, mohon terasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Mohon maaf saya silap. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun di atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Moga-moga dapat kita ambil dan dapat kita amalkan insya-Allah. Dan kita akan terus dipayungi oleh rahmat juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya majlis menyebut dan persilakan Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Syamuddin bin Haji Abdul Karim untuk ke pentas bagi menyampaikan cenderhati kepada Yang Berbahagia Al-Fiddalah Ustazah yang menyampaikan ceramah pada pagi ini insya-Allah. Saya diminta untuk mempersilakan Yang Berhormat lah kerana meraihkan Yang Berhormat berada di sini insya-Allah. Moga-moga pertemuan kita dan juga ukhuwah yang ada pada ini dapat kita pelihara hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan moga-moga kita di antara yang dirisaukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis Nabi menyebut wa ana akhidhum bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Insya-Allah moga-moga dengan adanya majlis ilmu dan juga dalam arti ini dapat menjadi pembimbing kita untuk terus telusuri sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu agama agar dapat kita manfaatkan ataupun bersama dengan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat akhir zaman mencampakkan diri kepada kebinasaan insya-Allah. Wa ya'zubillah, moga-moga kita terus dipelihara iman kita dan kehidupan kita insya-Allah. Jadi dengan berakhirnya penyampaian cenderhati oleh Yang Berhormat kepada Ustazah sebentar tadi, maka berakhirlah program kuliah duha perdana pada pagi ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Abdul Karim serta Al-Ustazah Al-Fadhilah Ustazah Asma binti Harun serta encik suaminya dan juga tuan guru kita di atas kesudian untuk bersama-sama mengadakan program yang sangat bermakna pada pagi ini. Dan saya difahamkan oleh pengurus berat kerja Ustazah Asma ni. Ustaz sekejap. Okay. Boleh tak minta Ustaz terangkan sikit sebab ada lagi di live ini. Sebenarnya Darul Atiq ni maksud cerita sikit tentang fasa pembangunan ni. Maksudnya akan dibangunkan apa yang akan maksudnya dihidupkan. Subhanallah. Okey. Berebut sebabnya ramai juga yang baru yang mahadir ni tak tahu kan. Kali pertama, lepas tu saya macam alu-alukan lah masing-masing pergi tengok. Sebab saya dah nampak dah tadi sekilas. Mungkin subhanallah boleh cerita sikit pasal Darul Atiq. Tok Guru kita sendiri yang akan menjelaskan insya-Allah. Alhamdulillah. Seperti yang semua muslimat dan semua yang hadir dapat lihat, sebenarnya daripada awal pembinaan madrasah ini, Darul Atiq Dawah Center, pertama sekali kami baru terima wakaf ini dalam setahun. Dan alhamdulillah, bangunan pertama yang kita sedang bina adalah surau kita seluas 11,000 kaki persegi. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz buat surau dulu? Saya kata, saya ikut macam mana Nabi buat. Sewaktu hijrah Rasulullah ke Madinah, perkara pertama yang Nabi dirikan adalah masjid.
Jadi saya ikut apa yang Nabi buat. Jadi kemudian kita buat surau kita ni, hampir prosesnya 80%, dan kontraktor yang terlibat adalah keluarga saya di Terengganu. Saya dah tak dibenarkan untuk bercakap. Saya pergi ke Terengganu, datang ke Terengganu, tapi saya disuruh cakap balik ke Terengganu. Jadi yang terlibat dalam gerak kerja Darul Atik Dakwah Center adalah keluarga saya di sini, dan prosesnya 80%, dan mengikut yang bertanggungjawab, kita masih memerlukan dalam 400,000 lagi untuk finishing keseluruhannya bangunan ini. Dan selepas kita bina surau ini siap, kita akan bina pula asrama 2 blok seluas 11,000 kaki persegi juga. Kemudian kita akan bina tempat makan, kantin dan beberapa bangunan lain. Jadi itu saja penjelasan daripada saya, dan cuma satu je. Jika surau ini siap 100%, kita Darul Atik Dakwah Center akan buka surau ini kepada seluruh musafir yang lalu, yang nak semayang, yang nak mandi, yang nak iktikaf. Kalau masjid kita tak cukup nak tampung, kita alu-alukan semuanya kemari. Yang nak balik daripada Kelantan, Terengganu ke Kelantan, boleh singgah ke madrasah kami. Nak mandi, nak tidur, kami buka untuk semua umat Islam. Mudah-mudahan, akhir kata dari saya, harta, wang ringgit yang semua orang telah berikan, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita semua masuk syurga Allah. Sebab apa yang kita buat adalah untuk buat baik dengan semua orang. Percayalah, kalau kita buat baik masa hidup ni dengan semua orang, besok Allah akan buat baik dengan kita di yaumul akhirah. Itu saja dari saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Haji Ahmad Rizal Ghazali di atas penerangan sedikit sebanyak yang diberikan berkenaan dengan pembinaan di Darul Atik ini, insya-Allah. Jadi surau kat belakang ini insya-Allah memerlukan lebih kurang 400,000 lagi, dan seterusnya akan bergerak kepada fasa-fasa seterusnya, insya-Allah. Jadi moga-moga yang hadir pada ini dapat memberi sumbangan dan juga terus menyumbangkan doa kepada semua yang terlibat ini, insya-Allah. Dan saya dimaklumkan tadi oleh pengiring yang bagian filah ustazah, kerana ustazah nak bergerak ke tempat lain pula, katanya ada program yang perlu dihadiri. Saya tak pasti, rasanya tak ada sesi bergambar hari ni kot. Minta maaf lah banyak-banyak, insya-Allah. Saya bagi pihak majlis memohon jutaan kemaafan atas kekurangan yang mungkin ada hajat nak bergambar pada pagi ni dengan ustazah. Tapi oleh kerana ustazah kena bergerak lebih awal untuk ke destinasi seterusnya, dan katanya akan bergerak balik ke Nogori pula lepas pada ni. Jadi kita harapkan masing-masing memahamilah ya. InsyaAllah untuk perjalanan ustazah diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mewakili pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada yang di live ataupun dan di sini, insya-Allah moga semuanya diberi keganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana yang belum dapat kirim makanan boleh dapatkan di meja belakang sana di sebelah kiri, di sebelah kanan pentas, insya-Allah. Jadi sebelum balik dapatkan makanan yang disediakan oleh Rustia sebagai menghargai dan juga meraihkan kunjungan tuan-tuan dan puan-puan pada majlis ataupun khutbah perdana yang diadakan pada hari ini, insya-Allah. Jadi akhir kalam saya dapat mewakili majlis yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan dan kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang kita maklum tadi, kalau boleh beri laluan sikit, insya-Allah. Gini, sebenarnya habis program ni pukul 3 ni ada segi program kat masjid mana tahu. Lepas tu lepas asar saya bertolak balik ke Kuala Lumpur. Lepas tu pagi esok mari
Yang paling penting okey, ini sekali saya jelajah orang ini